Ni mentek. Sekejap. Bab berapa? Bab 3, form 5. Dah sampai kan? Dah sampai lagi. Alright. Macam mana? Mau belajar awal sih. Bab 3. Aiman. Boleh ha? Okay. Alright. So, chapter 3 lah. Sekejap ha. Atul dah. Sekejap. Saya tengok. Okay. Okay. Mau ada siapa tanya ha? So, bismillahirrahmanirrahim. So, chapter 3, oxidation and reduction. Mun mula dari awal, benda first mesti faham is takrifan oxidation dengan reduction dulu lah. So, macam biasa, toknya terus pergi. Siapa ni? Okay. So, okay, kita biasa dengar redox nak. So, redox adalah chemical reaction involving oxidation and reduction occurring at the same time ataupun simultaneously. Maksudnya, reaction yang mesti ada dua-dua berlaku serentak. So, ada oxidation, ada reduction. Sebab ialah namanya redox reaction. Then, so, ya biasalah. Okay. So, when kita nak anggap oxidation, itu adalahnya punya syarat oxidation lah. Untuk oxidation, ni kita akan tanggap in term of loss or gain of oxygen, hydrogen, electron dengan oxidation number. So, monya oxidation, ni akan, reaction ni akan gain oxygen. Loss hydrogen, loss electron, increase in oxidation number. So, yang macam mana tak? Oxidation. Then, reductionnya opposite. Mau oxidationnya gain oxygen, reductionnya loss oxygen. Okay. Mau baca macam tu aja, susah nak faham lah. Mau tengok contoh dulu. Okay, tapi ada sikit tips. Mau cikgu mau ingat tu, biasanya cikgu simplifiedkan benda tu. For me lah, if we for me, tentukan pada cerita oxidation. So, oxidation will be plus buruknya plus O tolak H tolak E dengan plus O. So maksudnya sekejap. Macam ni cikgu nak tunjukkan. Baik nah. Okay. Macam tadi maksudnya when kita ingat oxidation, so oxy, cikgu mesti ingatnya plus O. Naknya sama dengan O. Plus O, tolak E, tolak H. Okay, tak cara cikgu ingatlah oxidation. So we know that oxidation yang increase of, yang gain oxygen, increase in, yang kedua adalah oxidation number. Okay,
Tok kehilangan elektron, another one adalah kehilangan hidrogen. Boleh kah so far? Okay. Punya reduction, yang terbaliklah daripada oxidation tadi. So reduction akan jadi minus O plus E plus H. Okay. Cakap dia okay? Okay. Sekejap, how to stop this? Okay. So, next. Tak dah, advance silap dah tu. Adalah oxidizing agent dengan reducing agent. So, mun substance-nya oxidize, nya akan, macam mana? Oxidizing agent is a substance that oxidize in another substance and the agent is reduced in the process. Okay. Mun cikgu mun kita mau senang mau ingat yang macam tu. If bahannya mengalami pengoksidaan, nya akan jadi agent yang opposite daripada dirinya. Okay. Munnya pengoksidaan, nya akan jadi agent penurunan. Munnya mengalami penurunan, nya akan jadi agent pengoksidaan. Okay, sekejap. English. Tak ada English tak? If-nya undergoes oxidation, so oxidation, nya akan jadi reducing agent. Nya akan act as reducing agent. So, if the substance undergoes reduction, nya akan jadi oxidizing agent. Okay. Cik dapat tanggal contoh. Oh, tengok contoh lah. Okay. Ya, contohnya. Saya tanggal contohnya. Okay. So, talk in term of oxygen tadi. So, the plus O, minus O yang pertama sekali kita nak bincang. So, for this one-nya, very clear lah soal nampak nak. Situ reaction-nya, originalnya hanya karbon je. After the reaction, nya become carbon dioxide. So, apa yang berlaku situ? Karbonnya menerima oksigen. So, kita akan madahnya gain oksigen. So, bila gain oksigennya plus O nak. So, plus O maksudnya adalah oxidation. Boleh? So, munnya PbO, okay, tengok PbO. So, PbO, after the reaction, nya tinggal jadi Pb je. Apa yang berlaku? Oksigennya hilang. So, bila oksigennya hilang, losses of oxygen, nya adalah nya mengalami tindak balas penurunan, nya mengalami reduction. So, bilanya reduction, boleh ha? Faham ha? Munnya plus O, nya oxidation. Munnya minus O, nya reduction. Okay. So, bilanya adalah mengalami reduction, nya adalah agent pengoksidaan. So, oxidizing agent. So, munnya mengalami oxidation, nya adalah reducing agent. So far, okay? Ada Faris. Boleh ya? Tapi in term of oksigennya senang nampak sebenarnya because awak nampaknya daripada equation. So macam tak nak karbon mula-mula saya ada oksigen. After that nak tambah oksigen. So we know that berlakunya pertambahan oksigen. So plus O, bilanya dah plus O nya adalah oxidation. Macam tu nya PbO hilang oksigennya jadi Pb je. So tolak O. Tolak O adalah reduction. Okay, simple. Oksigen senang. Okay, senang seorang nampak depan mata. Okay, another one yang senang adalah hydrogen. Hydrogen pun senang. Okay, so if you see here, hydrogen, ammonia, dengar, ammonia, after the reaction dia jadi nitrogen. So apa hilang? Hydrogen. So bila hilang hydrogen, dia akan mengalami oxidation. Okay. Br2 nya Br2 nya jadi HBr. So apa berlaku? Tambah hidrogen dalam formulanya. So nya gain hidrogen, bila nya gain hidrogen nya adalah reduction. Okay? Mun cikgu biasa pegang lah konsep oxidation dengan reductionnya. Sebab bila agent, awak just ingat agent tu mesti jadi opposite daripada dirinya. Okay, munnya mengalami reduction, maksudnya agentnya akan jadi agent oxidation.
Munnya oxidation, ni akan jadi agent reducing. Sekali okey? Okay, tapi gini-gini pun Tok mesti ingat balik yang Tok tadi, the first one Tok. Tok mesti ingat. Tok, bila dah ingat Tok, oxidation plus O, tolak E, tolak H, maksudnya Tok ambil je apa-apa equation dengan Tok orang, Tok mesti dapat detectnya oxidation kan, nya reduction. Dah. Okay kan? The first two is easy. Okay, kira macam Tok level 1, level 1. So, bila kita masuk bincang pasal elektron, akan jadi level 2. Ready? Mau masuk level 2? Okay, saya soalan Okay, next. Okay, tangga oxidation and reduction in term of transfer of electron. So, bila transfer of electron maksudnya ada sikit bahan yang akan donate electron and ada bahan akan accept electron. So, macam case Tok, iodine yang akan donate electron, bromine yang akan accept electron. Okay, familiar si half equation Tok? Sini Tok jumpa. Dah kita bincang last week, right? So, untuk I negatif, munnya mau discharge, saya ingat si word discharge. Okay, munnya mau dinyah charge, I negatifnya have to donate electron. So, kan ada tanda negatif. So, negatif tu maksudnya ni tolak elektron. So, bila tolak, kita putnya dekat belakang. Okay. Then BR2, munnya nak jadi BR negatif, nya kena accept elektron. Kena sebab BR adalah group 17, elektron valence-nya dah 7. Maksudnya untuk menjadi ion, dia mesti capai oktet. So, nak capai oktet, 7 ya, mesti tambah sikit lagi. That's why here nya tambah elektron. Cikgu buat dah tambah sikit, tapi kena tulis 2. 2 because BR tu si wujud sebagai atom yang must be BR2. Mun sikit BR or tambah 1E tapi disebabkannya 2 BR here, BR2 here, maksudnya aku nak tambah 2E. Boknya akan membentuk 2 BR negatif. Okay, boleh? So now, highlightkannya in term of oxidation and reduction. So, mun tangga BR tu nya kan plus E. Okay, ingat balik sikit tadi, oxidation plus O, tolak E, tolak H. So maksudnya, boleh si tok jadi oxidation. Boleh nak, so si tok ni adalah plus E. So bila plus E, ni adalah reduction. Okay, so here, tambah E ke buang E tok? Plus E atau minus E? Sudah buang ke? Plus. Okay. No, tolak. Alright. Okay. Mu nak baca direct situ plus. Tapi sebenarnya kita baca tu sebagai tolak E. Because nya berada kat belakang. Okay. Asalnya tu adalah di depan. It just that chemical equation, chemical formula, half equation kita ada tanda tolak. Sebab ya kita have to move nya kat belakang. Tapi hakikatnya tu adalah minus E. Okay. So, bila yang minus E, ada si dalam 4 tadi. Oxidation plus O, tolak E, tolak H. Okay, that's why here will be oxidation. Okay, Faris. Aiman dah hilang dah. Boleh kan? Sesat Aiman. Okay, plus and minus. Okay. Sekejap cikgu mau pakai lah. Wait cikgu share another one. New share. Nampak si whiteboard? Okay. Okay, here. Ni macam tak. Okay. Katakanlah kita ambil equation yang very simple tadi. ZNO
tambah C karbon. Boleh? Masih? Equation biasalah, standard tak, senangnya tak. And then, ni akan membentuk apa? Cuba tahu apa hasilnya. So you got CO2 and okay, ni si jadi monoxide, ni jadi dioxide. So ZN lah. Boleh ya? So tu adalah tindak balas pengekstrakan actually. So kita nak buang oksigen daripada zinc. Okay, tu chapter 3 yang kita belajar ni tu tapi bab belakang-belakangan. Okay, apa cikgu mau highlight ke situ? Okay, mun kita bincang dari segi oksigen, senanglah kan? Obviously, Zn jadi Zn, how to draw it? So Zn jadi ZNO jadi Zn, nya kehilangan oksigen. So bila nya kehilangan oksigen, tolak O, itu adalah proses. Yes, Pak? Okay, salah. Okay, reduction. Okay, reduction. Boleh? So, minus O. So, here, carbon yang akan accept 2 oxygen. So, menerima 2 oxygen. So, punya accept oxygen, you see here will be plus O. So, punya plus O yang adalah oxidation lah. Yang ya faham tak? Boleh? Okay. Tak masih easy. Okay. Yang Nyawa Farisi faham tadi, bila the equation nya menjadi half equation. So half equation ceritanya macam tu. Okay, daripada chemical equation tu sebenarnya kita boleh hasilkan half equation lah. So contohnya like this. Zn nya adalah ion betul, soalnya ZnO. Soalnya adalah Zn2 plus. So, bila nya Zn2 plus, nya akan menghasilkan ADN nya akan dapat Zn. Betul? Okay, macam ni macam ni kita nak hilangkan charge 2 positif tu. Caranya dua aja, either tambah elektron atau buang elektron. So, if I have Zn2 plus, kita perlu tambah E ke buang E? Buang E, no. Okay, salah. Okay, elektron bercharge apa sayang? Elektron kan bercharge. Kenapa saya mahu kopi saja? Elektron nak kan bercharge negatif. So, bila dia bercharge negatif, air semuanya. Kejap. Aduh. So, we have Zn2 plus. Okay, ni dah 2 positif. Nya perlu tambah 2E. Kenapa perlu tambah 2E? Sebab tak dah charge 2 positif. Elektron bercharge negatif. So, mun positif dengan negatif, barulah nya dapat jadi neutral. Okay, Sik, so far. Nak kasih langsung cikgu dah break tips. Mau jumpa ion positif, ingat lah, tips tu, tulis kat sini. Okay, mau jumpa ion positif, awak mau discharge-nya, caranya tu dah tanda positif nak, tambahlah 2E. Boknya akan jadi atom. Okay. Boleh? Tahu jangan confuse, elektron tu nya bercharge negatif. So bila nya bercharge negatif, nya dapatlah neutralkan charge positif. Boleh ya? Oh. Karbon tu macam siapa cak kita cerita pasalnya? Jap. Bolehkah? Alah, karbon tu saya mau pakai. Alah, sorry. Cikgu saya bagi contoh tak? Masa lagi contoh lain. Jom padam Ayo. Erase. Okay. Jap. Contoh apa bagus no? Okay. Contoh. Tak senang lah. Try ya.
Mg plus Cu. Oh, jodlah. Saya tahu senang nampak. Okay. Menghasilkan. The product will be MgO dengan Cu. Boleh? Okay. Tak masih lagi guna faktor oksigen tadi lah sebabnya nampak. Tapi walaupun nak boleh tanggalnya dari segi oksigen, actually kita boleh tanggal dari segi elektron je. So macam ni nak tanggal in term of elektron, we know that Mg, mula-mulanya Mg. Lepasnya after duration nya become MgO. Bilanya MgO maksudnya nya dah jadi ion. Apa charge ionnya? 2+. Boleh? Okay. So now, Mg nya nak jadi Mg2+. Mun Mg mau jadi Mg2+, ready ya. Mg mau jadi Mg2+, nya have to donate electron kah? Nya have to accept electron in order untuk nya jadi ion magnesium. Okay, donate. So, awak taknya donate kan? Donate tak maksudnya awak tolak lah elektronnya nak. Okay, tolak elektron. So, donate to E. Kena to E because Mg is proton numbernya 12. So, bila 12, elektronnya pun 12. 12 akan jadi 2.8.2. Maksudnya yang ada access to electron valence. So, to electron valence kita mesti donate. Okay, ia konsep yang kawan dah faham. Okay, now. If awak submit equation macam tu, nya adalah salah. Sebab half equation, chemical equation ni si boleh ada tanda tolak tu So, macam ni saya nak hilangkan tanda tolak tu. Okay, macam maths lah. Punya tolak kat depan, awak pindah kat belakang, tolak akan jadi tambah. So, bolehlah kita move tu pergi belakang. Okay, boleh. Alright. So, bila kita move-nya ke belakang, yang tolak tadi akan jadi tambah. Boleh? Tapi, bila awak baca equation tu kelak, awak fahamkan equation tu kelak, awak boleh pada magnesium accept to electron to become Mg2 plus ion. Si boleh. Awak si pada magnesium atom donate to electron to become magnesium ion. Okay kah? So far. Boleh. So, untuk minus E, oxidation ke reduction? Je. Equation tu, oxidation ke reduction? Okay, reduction kah? Okay, salah. Saya dah highlight situ. Okay, Nangga. This is plus 2E. Okay. Plus, awak nampak plus tapi actually nya adalah minus. Awak dah fahamnya tadi. Okay, so minus E, mau tanggal dalam tu, minus E akan will be oxidation. Ini bukan reduction. So here will be oxidation. Okay. Kena apa? Kena jadi oxidation. Okay. Macam tu. Tengah. Okay. Tok tadi awak faham sih daripada Mg atom yang jadi magnesium ion dengan cara you have to donate to E. Awak faham sih yang donate to E? Faham. Okay. So, bila kita refer kepada syarat oxidation, oxidation-nya ada 4 cara kan? Awak nak nangganya oxidation. The first one adalah plus O. Second one adalah yang kita dah bincang tadi adalah plus oksigen, yang accept oksigen, ataupun kehilangan hidrogen, ataupun kehilangan elektron. Okay, so dalam case now, magnesium tu nya donate elektron. Faham sih?
So, bila magnesium donate elektron, nya akan jadi oxidation. The reaction adalah oxidation. Boleh? So, munnya nak jadi reduction, boleh si. Okay, tanggal balik. Apa syarat reduction? Okay, reduction nya mesti opposite daripada oxidation. So, mu oxidation plus O, reduction mesti minus O. Then, minus O lagi sekali. Okay, kena O. Okay. And then, nya mesti plus E. Or, jumpanya plus H. Okay, tok bawanya boleh jadi reduction. Okay. Boleh si. So, oxidationnya plus O ajak lah. Ni ada 4 pilihan. Sama ada awak tanggalnya plus O ataupun plus oxidation number or minus E or minus H. So, case yang kita cerita mula-mula tadi senang. So, mula-mula tadi kita just nanggap dari segi macam tak kan, Mg jadi CuO tu adalah proses kita nanggap oksigen. Tapi apa nak faham, si semua equation yang ada oksigen ke tolongnya. Ada kebanyakan equation yang saya ada oksigen, yang saya ada hidrogen. So, bila saya ada oksigen, saya ada hidrogen, aku nak pandai tangga in term of electron. So, bila nak tangga in term of electron, kita akan pola half equation like this. Then, bila baca half equation macam tu, aku nak faham, toknya donate electron E. Okay, toknya donate electron. So, bilanya donate electron, maksudnya nya akan minus E. Minus E adalah oxidation. Boleh faham si? Okay. Long sikit cerita kita tak? Kita buat cerita pasal Mg. Okay, now. Ini tangga Cu G. Okay. So here you have CuO. Tapi CuO yang boleh abaikan lah bila kita pola half equation. Tahu si kena O tu cikgu abaikan pola half equation? Tahu si? Nah cikgu pilih kasih. Cikgu pilih Mg dengan Cu je. O cikgu abaikan. Why? Ini idea. Okay. Atul? Okay. Rahsianya macam tak. Dah rasain dah. Okay. Jadi kita dah ada Cu2+. Okay. Mun cikgu buat tangga O nak. O ya adalah O2 negatif. Betul? O depannya O2 negatif. So after the reaction, ni akan combine dengan MgO. So bila nya jadi MgO, nya pun adalah O2 negatif. Ada beza sih? Before and after the reaction, nya masih lagi sebagai ion O2 negatif. So bila nya ada perubahan macamnya, kita akan ceritanya dalam half equation lah. Okay, boleh Faris? Boleh. Balik ke cerita Cu2+. Okay, now. Cu2+, kita mau jadikannya Cu. Okay, now. Awak perlu tambah E ke awak perlu buang E? Okay. Tambah E. Okay. So, kita cuba cara Faris tu. Okay. Maunya buang E saya mesti tulis kat belakang tu. Ni dah asyik boleh. Yang mesti plus E. Cikgu siapa nak explain pasal dia. So, yang mesti plus E. Why? Cu atom tu, salah. Cu ion tu dah bercharge 2 positif.
yang bercharge tu positif. So, untuk hilangkan positifnya, mestilah kita tambah benda yang negatif nak. So, elektron tu kan bercharge negatif. That's why kita kena tambah 2E. Okay kan? Okay, reaction. Reduction ke oxidation? Reduction. Oh, Faris. Okay, Faris perlu contoh lainnya. Belum dapat tangkap dia. Atul okay so far? Okay, tak cikgu kasih sikit lah. Kita pula ada contoh lagi. Alright, bagi contoh. MG dah, CU dah. Okay. Katakanlah cikgu beri contoh yang seeda, apa nama? Contoh yang seeda connection like this. Okay. Cikgu beri contoh sikit-sikit. Okay, sikit-sikit. For example, I have AL. Tak teru Faris tak cikgu asal. AL cikgu mau jadikannya AL3 plus. Okay, what should I do? Plus E ke minus E? Siapa? Kita belajar. Okay. Cikgu ada aluminium atom. Kita mau jadikannya aluminium ion. Okay. From atom, saya nak jadikannya ion. Saya perlu tambah elektron ke? Saya perlu buang elektron. Tambah. Okay. Oh tolak. Dah tambah ke nak tolak? Janganlah dua-dua. Salah satu. Okay. Alhamdulillah. Actually you have to donate electron. Okay. Donate E. Okay. Situ cikgu beri nota. Okay. Adalah teks. So, itu adalah untuk half equation. Half equation. Okay. Okay, first. Nak jumpa ion positif. Ion positif. Oh, mesti plus E. Okay. Second. Mau jumpa ion negatif. Kita mesti tolak E. Right? Okay, another one. Mau jumpa atom, mau jadi ion, atom mesti donate E. Okay, contohnya macam tu lah. So, awak ada AL tu saya nak jadikan ion. So, from atom, saya mau jadikan ion, saya mesti donate E. Boleh? So, donate E kita tulis kat belakang lah. Okay. If kita ada ion, let's say negative ion, Cl negatif. Okay, Cl negatif, kita perlu tambah ke tolak untuk membentuk Cl2? Plus E ke tolak E? Cikgu. Ui. Saya kakak dah si faham cikgu. Okay, boleh. Cikgu. Sorry. Siapa? Cikgu, contohlah aluminium nya saya dah tolak ya macam ion lah nak. Saya dah tolak. Saya dah charge. Saya dah positif plus minus atasnya kah? Oh. Mungkin saya dah plus minus atasnya ni adalah atom. Aluminium macam awak jumpa Al aja ataupun awak jumpa Zn aja.
Mg aja. Saya ada tanda tambah tolak atasnya kan? So maksudnya nya adalah atom. So mun atom yang E ya tambah ke tolak oh. Okey, contoh. Untuk atom, in order untuk atom untuk membentuk ion, okay, especially untuk atom logam. Atau atom logam nak? Oh. Nah, atom logam, aluminium kah, zinc kah, ferrum kah, copper kah, and so on. So, bila nya nak membentuk ion, nya mesti jadi ion positif. Okay. Untuknya jadi ion positif, nya mesti derma elektron. Okay. Rasionalnya macam tu. Contoh, kita ada natrium. Okay, awak kenal natrium nak? Natrium adalah group 1, proton numbernya 11. So, bila 11, maksudnya electron arrangement adalah 2.8.1. Baik. Bilanya 2.8.1, nya belum oktet lagi. Jadi, untuknya mencapai oktet, satu tu nya mesti buang. Nak? Okey, bila nya buang 1 elektronnya, baru nya boleh jadi oktet. Masalahnya, okey, 2.8 nya dah oktet lah. Masalahnya, bila nya dah buang elektron tadi, nya dah sama bilangan proton dengan bilangan elektron, right? Oh, faham. Okay. So bila awak ada derma elektron, nya akan jadi bercharge positif. Okay. Yang natrium. So sebenarnya negatif lah nak cikgu. No, nya neutral. Oh, neutral. Tahu sih kenanya neutral? Atom. Mg. For example, we have Mg. Mg proton number, nombor protonnya 12. Okay. Okay, quiz sikit untuk form 4 pun. Berapa bilangan proton? Apa? Masih ingat cikgu. Dah situ ada nombor proton? So 12. So protonnya 12. Okay, mana protonnya 12, elektronnya berapa? Apa beza? Oh, ya, lupa aja ibu. It's okay. Okay, apa bezanya? Okay, macam tu. Bila awak jumpa atom, kejap. Atom nak. Dalam atom, kita ada 3 zarah subatom kan? So, atom we have proton, neutron, elektron. Okay, reverse balik form 4. Okay. Dalam atom, bilangan proton mesti equal to bilangan elektron. Betul? And then, dalam nukleus tahu centernya ya. Dalam nukleus kita ada proton and neutron. Okay, proton dengan neutron tu, memang kita ambil bilangannya, nya adalah nombor nukleon. Pernah dengar? Masih ingat? Masih. Okay, so contohlah, mun cikgu ambil, what else? Magnesium lagi. Wait. Saya kasi ingat tak? Ambil je lah aluminium. Okay. Aluminium, dalam dia ada berkala, nya ada duk nombor nak. Nombor atasnya 27. Nombor di bawahnya adalah 13. Ingat si jadual berkala? 27. Okay, 27, 13. Lepas ni nyala aluminium here. Okay. Mun nombor 27 tu, nombor yang besar tu, nya mewakili apa? Yang pun molar mass nak. Okay, molar mass. Yes, kita nak ambil tu sebagainya pun molar mass. Tapi at the same time, 27 tu juga mewakili nuclear number. Okay, ni ada 2 maklumat daripada saya. First is-nya adalah molar mass, another one-nya adalah nuclear number. Boleh? Okay, nombor yang kecil tu, ni adalah proton number. Kecil, maksudnya ada totalnya mesti kecil lagi daripada atasnya. Ataupun kadang-kadangnya berada ke atas. Okay, ada antara 2 nombor tu yang lebih kecil actually yang mewakili proton number. Okay, apa guna proton number? Daripada proton number ya, kita dapat tahu berapakah bilangan protonnya. So, proton numbernya 13, maksudnya bilangan protonnya 13. And then, daripada bilangan protonnya tadi, kita dapat tanggal bilangan elektron.
Mun protonnya dah 13, maksudnya elektronnya pun mesti jadi 13. Setakat dia okey? Okay, faham. Okay, pasal from here also kita dapat bilangan neutron. So bilangan neutron susah sikit lah sebab bilangan neutron nya mesti nombor nukleon 27 tadi tolak 13. So actually the nukleon bukan nukleon. Neutron, bilangan neutronnya adalah 14. Okay, so apa maklumat yang kita nak pakai daripada situ adalah tu yang kita betul-betul nak pakai sebenarnya, bilangan elektron. So bila awak ada bilangan elektron 13, awak dah boleh pula susunan elektron nak yang kita lukis bulat-bulat ya. Betul? Okay, munnya 13 maksudnya awak akan dapat elektron arrangementnya 2.8. 8. Yes. Another one. 28 buat 10. Ini 13. 2, 1. 21. 8. Tak? 2.8.2.1. Is it? Dah 3 cikgu. 2.8.3. 2.8.3. Yes. Ingat lah, first shell mesti 2. Second shell mesti 8. Third shell mesti 8. Selagi si cukup 8, awak boleh pecahnya jadi shell yang keempat. Faham tak? Macam tadi awak pola 2.8.2.1. Ya, awak dah pecahkannya walaupunnya belum sampai octet. Okay. Boleh? Okay, from here, nampak sih? Nya 3 tok maksudnya nya belum octet kan? Nya belum stabil nak? Nya belum donate. Yes, so you have to donate it. So mau donate-nya buatnya jadi octet. So, awak perlu donate berapa? 3. Betul? So, taklah jadinya. Aluminium atom here. Aluminium atom here, you have to donate electron. Bilanya donate electron, barunya dapat jadi ion. Oh, okay, buat faham. Nampak nah? Tak, bukannya redox tak basic form 4. It's okay, kita revise. Ni Okay. Boleh. Okay. Cuba cikgu beri sikit lagi contoh. Cuba Nangga awak dapat faham sih. Bagi ion no. Bagi ion atul. Bagi ion sikit atul. Ion ni. Logam. Metal. Magnesium dah. Ferrum susah gila. Natrium dah. Lithium. Okay. Let's say cikgu bawa lithium. Li. Okay. Li. Proton numbernya 53 is it? Cikgu mesti ingat. Tapi nombor protonnya 3. Okay, boleh So, cikgu mau awak change from Li atom, saya nak dapatkan Li positif. So, what should I do? Punya 3. Donate nak cikgu? Donate kah? Donate. Berapa gig cikgu mau donate? Ni ada 3. Ni ada 3 ya cikgu? 3. Ni ada 3. 3 elektron. 3. So, daripada 3 elektron ni cikgu mau donate berapa gig? Semua kan? nak? 3 je. Okay, cun. Okay, donate elektron. Because so kena tinggal lah. Benda protonnya 3, maksudnya elektron arrangementnya adalah 2.1. So 2.1 tu kita donate 1 tu in order to get 2 yang octet. Boleh? Boleh. Okay. Nampak. Okay, now cikgu mau connectnya dengan redox. Ready ya? Okay, ready. Okay. So, if Li yang membentuk Li positif dengan caranya donate elektron, so tindak balas tu adalah tindak balas pengoksidaan ke penurunan? Oxidation ke reduction? Yang positif E ke cikgu? Yes. Reduction. Okay. Reduction. Oxidation. Apa maksudnya oxidation? Nampak. Sebab nya daripada lithium nya pindah ke sebelah ya. Betul. Oxidation. Okay. Dah? Very clear? Clear. Okay.
Kita dah cerita atom. Perlu another example? Mau sikit lagi? Bolehlah cikgu. Okay. Let's say I have beryllium. Okay, sikit ya. Last one ah. So, beryllium atom, proton number 4. Okay. So, from Be, saya nak jadikannya ion. Be berapa plus? I don't know. Okay, Be, saya nak jadi Be ion. Here will be ion. So, apa? Berapa gig saya mau donate? Berapa gig saya mau accept? Beryllium ion. Yang ada 4. Yang pun susunan elektronnya 2.1.1 nak cikgu? Si boleh. 2.1.1. 2.2 nak? So donate 2 lah nak? Yes. Nampak dah? So, you nampak. have to donate to E, lepasnya yang akan jadi charge, berapa charge-nya? Mesti donate to E, berapa charge-nya? Negatif. Okay, salah. To positive. Positif. Yang punya donate jadi positif nak cikgu? Asalnya yang neutral nak? Yes. So punya donate jadi positif? Okay, Ya, faham. untuk atom lah. Untuk ion lain gitu. Okay, ni? Boleh. Oxidation ke reduction? Oxidation. Oxidation. Okay, nice. Boleh, faham dah. Atul lagi ya? Kita panggil seorang tu. Ni Aiman dia ni. Dia diam je cikgu. Dah hilang. Okay, kita dua je lah. Okay, pagi. Okay, so actually dia dah faham yang bahagian atom tu dah faham dah. Mana dah tanya item nak. So yang bahagian atom number 3 tu dah faham. Okay, cuba nangga yang positive ion. Okay, boleh sikit kita try positive ion. Yang beza sikit daripada atom tadi ya. Okay, punya positive ion, ingat nah. So positive ion, let's say I have Fe 3+. Okay, saya nak jadikannya Fe. Sekejap, saya mau buang charge-nya. So, awak rasa saya perlu tambah E kan saya perlu derma E? Ya, asalnya positif lah cikgu. Derma nak? Derma. Okay, derma. Boleh. Okay, here. Nak kata. When ion positif, awak mesti accept electron. Okay, konsepnya macam tu. Untuk positive charge, right? Betul? Punya positive charge, saya mau neutralkannya, saya mesti tambah ke saya mesti tolak negatif? Neutral tolak. Okay, tolak. Tolak mesti tambah benda yang negatif lah kan? Oh, yalah confuse lah. Itulah confuse. Okay, macam tu. So, okay, kita hanya ada ala, macam ni cikgu nak cerita tu. Okay, kita belah macam tu je lah. Okay, cikgu ada 3. Nak? Cikgu mau jadikannya kosong. Okay. Okay. So, apa saya perlu pola dengan 3 tu supaya dapat jadi kosong? Pindah. Sini. Pindah ke kiri. Pindah ke Dia kiri. ini negatif lah. Ini boleh? Bahagi lah cikgu. Bahagi kosong lah. Bahagi kosong. Okay. Si dapat jawab. Okay, yang cerita. Math simple lah. 3, masih nak jadikan kosong. Saya mesti dah tolak 3 nak. Oh, macam. Okay. Masih ada 2. Saya mau jadikannya kosong. Saya mesti dah tolak 2. Buat jadi kosong. Betul? Okay, konsepnya. Okay, masa cikgu ada negative 1. Cikgu mau jadikannya kosong. What should I do? Positive 1. Tambah 1. Tambah 1. Kenapa kalau tambah? Tambah 1. Okay. Masa cikgu ada negative 3. Negative 3. Cikgu mau jadikannya kosong. So, plus maksudnya 3. Plus 3. Okay. Now. Okay. Ya, konsepnya. So, kita kaitkannya dengan ion. Okay. Bila 3 tu, maksudnya actually ni adalah positive 3. Okay. Positive 3 charge, saya mau jadikannya atom, charge-nya mesti hilang. So, saya mesti tolak 3. Okay. Apa benda 3 yang saya tolak ya? 3 yang adalah elektron.
Kenapa elektron? Sebab elektron bercharge negatif. Dekat nampak? Nampak. Okay. And then we know that electron tu bercharge negatif. Okay, bernasib pula maths ni macam tak jumpa operasi macam tu. Plus 3. Situ jadi tambah. Pernah. Benar. Sama sih maksudnya. Sama aja. Nya tolak jadinya. Alright. So, it just that bila kita transfernya dalam bentuk here, kita hilangkan tanda negatif tu. Kenapa kita hilangkan tanda negatif ya? Sebab sepatutnya semua orang dah tahu dah elektron tu bercharge negatif. Faham kah? Sebab ialah equationnya akan jadi Fe3 plus tambah 3E hasilkan Fe. Fe. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, so sikit lagi try faham sikit. So if I have Ca2 plus, okay, saya mau jadikannya Ca. What should I do? Plus 2. Plus 2. Okay, nice. Betul lah. 2E. Plus 2E. Okay. Okay. So cikgu, contohlah evennya Ca2 plus punya tetap negatif nak? Ca2 plus positif lah. Oh, Positif. apa ya? Tetap negatif maksudnya? Mun kan nya mau tambah 2i ya, jadi nya hilangkan nak. Macam ni boleh hilang cikgu evennya positif. Okay, ni macam tu. E tu adalah negatif. Faham tak awak? Oh, I yang akan ditambah yang negatif. E tu yang negatif sebenarnya. So okay, case-nya kat situ sebenarnya adalah positif 2 tolak 2. Tak E adalah negatif. Okay. Faham. Okay. Ion positif clear? Okay, mudah faham tak? Mau try negatif ion ke kan? Boleh. Boleh, okay. So negatif ion ceritanya like this. Saya ada Br negatif. Okay, ini dah negatif. Saya mau jadikannya neutral. So Br. Ini yang negatif. Daripada negatif, saya mau jadikannya kosong. Yang negatif ya Bapak, yang pun saya cikgu. Okay, negatif ya bapaknya pun charge. Negatif lah. Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. So, plus 1e nak? Plus Kan 1e. negatif 1e. Negatif 1e. Okay, sekejap. Plus e. Plus e. Macam tak saya nampak. Br negatif tolak e. Tolak e. Plus 1e. Okay. Ni macam tu. Okay, sekejap. Mau plus 1. Plus 1 sih boleh. Sebab plus 1. Apa dia cerita cikgu tahu? Wait. Kita nak pakai konsep ni nak. Okay, plus 1. Nak plus 1 nak. Okay, plus 1 kat situ. Susah tu macam cikgu nak pakai cakap ya. Pakai senang je cikgu. Jadi, negatif E. Pening awak kelak. Cepat. Ibu. Okay, yelah tadi bila cikgu telahnya pun cara paling senang awak nak ingatnya. Okay, nak jumpa ion positif, mesti tambah E. Macam tu kan? Ion positif tu, mesti tambah E. Untuk awak neutralkan charge positifnya. Bila awak jumpa ion negatif, kita mesti donate E. Baru dia jadi neutral. Macam tu nak? Br negatif. Kenapa Br tu jadi negatif? Sebab bila dia membentuk ion, dia menerima sikit-sikit elektron. Maksudnya elektronnya ya berlebihan. Sebab dia jadi negatif ion. Jadi, masa simaknya ada negatif lagi, caranya adalah saya buanglah negatifnya tadi. So bila saya donate ajak lah nak? Donate ajak lah. So bila donate, dia akan lebih here lah kat belakang tu plus E. Okay, faham. Dia senang git lah daripada tadi. Senang git. Okay. Then, cuma masalahnya kat situ, tu ada hukumnya lah. Br boleh single. Br mesti double.
So, maksudnya saya sisi boksit cukuplah saya buang sikit je ion VR. Saya mesti buang 2 ion VR. Okay, Oh, so maksudnya saya pun derma 2E. Okay, Okay. boleh ha? Boleh. Okay, now kaitkan dengan redox. Mentok oxidation ke reduction? Reduction. Yes, reduction. Okay, Yang donate nak oxidation lah. oxidation. Okay, tok buatnya adalah lahnya reduction. Tok. Okay kan? Okay. Punya reduction macam mana cikgu? Okay, punya reduction. Tok reduction. Tok plus E tok. Yang plus E di depan. Di depan. Tak ada plus E tak nak. Oh, punya depan, plus E di depannya reduction. Punya plus E Plus kat belakang. E belakang oxidation. Oxidation. Oh, okay. Okay, boleh. Boleh. Alright. Okay, bagi on. Okay, balik ke slide lah. Kuasa tu dah very clear. Clear. Okay. Nampak si slide tak? Nampak slide cikgu si? Ke masih page tadi? Masih tadi cikgu. Okay, jap. I have to stop share. Atul, masih ada Atul. Diam je Atul. Okay, yeah. Alright. Okay, so untuk transfer of electron tadi lah ceritanya. Asalkan awak dapat detectnya plus E kah, nya minus E kah, dapatlah awak tahu which one adalah oxidation, which one adalah reduction. Okay, ingat pegang ni aja. Okay, tak ada susah sikit. Sekejap. Atul, so far okay? Boleh cikgu proceed pergi faktor yang seterusnya? Okay. Okay, tapi sebenarnya hakikatnya cikgu si suka pun pakai transfer of electron. Sebab transfer of electronnya leceh sikit lah sebab daripada chemical equation awak kena pola half equation. So maybe takes time untuk awak masih faham mau tambahkan mau buang elektron. Okay, sebenarnya untuk redox cikgu suka pakai cara yang keempat tau in term of perubahan in oxidation number. Punya pertambahan oxidation number ni adalah oxidation. Punya decrease in oxidation number ni adalah reduction. Okay. Apa nak cerita-cerita, cuma tadi bila kita pakai term oxidation number ni ada banyak syaratnya. Oh, saya dah kasi tahu. Wait, cikgu nak buka slide ni. Ni ada banyak syaratnya. So, cikgu cari syaratnya dulu. Ni syaratnya. Okay. Alah, cikgu. Okay, sekejap. Oh, cikgu dah nota BM je. Sorry, cikgu. Mana lah ya? Jemput macam balik. Okay, wait. Zoom. Share. Tak. Okay. Okay, nampak sih tak buku nilam tau. Nampak Okay. cikgu. Alright, here untuk oxidation number. So bila oxidation number ni ada peraturannya kat situ. Nampak kan? Tu cikgu perlu zoom sih. Boleh? Nampak. Okay. So syaratnya yang pertama, awak mesti tahunya punya atom and molecule or molecule nombor pengoksidaannya mesti 0. So ni ada banyak syarat lah mau pakai nombor pengoksidaan. Atom, molecule, kosong. Okay, syarat yang kedua, punya ion ringkas. Ion ringkas macam tu lah, simple je, single atom je. So oxidation number akan follow charge-nya. Macam tadi Na+, oxidation number positive 1. Al3+, oxidation number positive 3. Macam mana lah? Ni ikut charge. Okay. Syarat yang ketiga, hidrogen mesti positive 1 kecuali awak jumpa case-nya sebagai logam hydrida. Kalau jumpa logam yang combine dengan H, nilai oxidation number-nya akan jadi negatif 1. Walaupunnya hidrogen, tapi oxidation number-nya negatif 1.
Okey, yang keempat syaratnya oksigen biasanya negatif 2 kecuali awak jumpa peroksida, peroxide. Peroxide kita dah pakai masa chapter 1 form 5. So bila awak jumpa peroxide, dalam kes tu nya bukan lagi negatif 2 tapi nya adalah negatif 1. Right? Okay, next. Totalnya mesti equal to 0. Tapi monya adalah sebatian. Ini adalah compound, boleh beri totalnya kosong. Tapi monya sebagai ion yang kompleks macam tu, ion yang banyak-banyak tu, ada charge tu, totalnya mesti ikut charge ionnya. Misalnya, tadi totalnya equal to 0. Now totalnya equal to negative 1. Sebab charge-nya adalah negatif 1. Okay. So last syaratnya, last syaratnya. Okay, so bila mau pakai, kita mau pakai bila awak jumpanya like this. Okay, so nampak situ. Zn tu nya beri nilainya 0. Okay, kena kosong sebab Zn tu adalah atom. So bila Zn nya adalah atom, oxidation number-nya mesti kosong. Oksigen adalah molekul. That's why oxidation number-nya kosong. Zn tu, ZNO nak. So, ini adalah sebatian ion. So, Zn here adalah 2 plus sebab ia situ nilai oxidation number positif 2. Oksigen adalah 2 negatif. Oksida adalah 2 negatif. So, ia situnya negatif 2. Nampak sih? So, Zn daripada kosong dia jadi positif 2. Kosong tu positif 2, nombornya increase, right? So, bila nombornya increase, so increase in oxidation number, maksudnya tu adalah oxidation. So, daripada 0 dia jadi negatif 2, maksudnya nombornya berkurang. Ini adalah reduction. Okay, boleh faham sih konsepnya? Perlu another example? Boleh cikgu. Okay. So cikgu rasa situ saya ada. Ada kan? Saya dah tak ada contoh lain letak. Wait, I have to stop share. Bagi cikgu buka tak? Kita on. Kimia. Jangan. Sabar-sabar. Zoom. Okay. Itulah tadi stoklah slide cikgu pakai kat sekolah. Itulah saya jumpa. Okay, untuk rule-nya tadi. Okay, untuk cara pakai tapi cikgu belum patut segi tempat lain. Okay, here. Alah, tak dah tak. Okay. Okay, senang lah. Tak susah lah. Okay, tangga tak Na tambah Br2 akan dapat NaBr. Nak? Okay, so jom kita ambil nombor oxidation-nya sama-sama. So Na tak berapa? Oh, sekejap. Bagus kita start dengan A. Takut confuse. So, H2 adalah molekul. So, bila molekul, maksudnya oxidation number-nya situ akan jadi kosong. Mana? Oksigen pun adalah molekul. So, bila molekul, oxidation number-nya adalah kosong. Right? Okay, H ni ada combine kan? So, maksudnya H situ oxidation number-nya ikut charge ionnya. So, kita tahu H plus maksudnya oxidation number-nya positif 1. Nampak si warna merah? Boleh nak? O, kita tahu nya negatif tu, ion negatif tu. Maksudnya oxidation number-nya adalah negatif 2 juga. Dapat follow sih so far?
Nampak salah? Apa dia share cikgu tak? Dah? Okay, now kita nak tengoknya pun perubahan. So from hydrogen yang negatif ini daripada kosong yang jadi positive one. So when kosong tu positive one, nya kan increase in oxidation number. So bila nya increase in oxidation number, nya adalah oxidation. Okay, one oxygen yang daripada kosong yang jadi negative 2. So nya adalah decrease in oxidation number, jadinya adalah reduction. Yep, stop share. Ada si? Anda macam si nampak? Si clear. Okay. Next. Cikgu pindah dalam nun lah buat tak nampak. NaBr2, NaBr. Ada questions tak? Okay. Wait lah. Cuba padam lah. Okay. Now. So, katakanlah kita ada tindak balas tadi Zn. Nak juga suka Zn no. PbCl2. Okay. Tindak balas dengan Mg plus Mg akan dapat MgCl2 plus Cb. Okay, boleh? So now, bolehkah? Okay, Pb stop. Oxidation number-nya berapa? So, bila kita nak detect oxidation number, sebenarnya kita perlu cari sikit-sikit nombor pengoksidaannya. So, Pb berapa, Cl berapa, Mg berapa, Mg stop berapa sampai habis. Awak dapat nanggar, yang increase kah, yang decrease? Okay kan? So, Pb tu adalah ion. Masih ada orang kan? Cikgu disconnect kah? So, Pb tu adalah ion. So, ini adalah Pb2+. So, kita akan dapat positif 2 untuk Pb. Okay. Cl-nya adalah ion. So, Cl charge-nya negatif 1. Boleh? So Mg will be kosong, kenanya kosong sebabnya adalah atom. So ini mesti kosong. Mg situ adalah Mg ion, jadinya bercharge 2. Positif 2 lah oxidation number-nya. Okay, Cl negatif ion, Cl negatif. So nombor pengoksidaan negatif 1. And lastly we have Pb, Pb tu nilainya kosong. Okay, so bila kita nak pakainya, okay, nak stop. I want to draw it. So from Pb, Pb tu positif 2. Okay, kita dapatnya positif 2 sebab charge ionnya Pb2+. Jadi from positif tu nya jadi kosong. So berlakunya increasing in oxidation. Nombornya bertambah nak daripada positif 2, bertambah ke kurang? Nombornya berkurang daripada positif 2 jadi kosong. So maksudnya oxidation number-nya berkurang. So bila oxidation number-nya berkurang, kita boleh buatnya adalah oxidation. Mesti padahnya adalah reduction. So tu adalah tindak balas reduction. Okay, boleh? Okay, kenanya reduction sebabnya tolak O. Maksudnya oxidation number-nya berkurang. Okay, next tanggal Cl lagi.
So Cl, if we tengok situ, Cl tu -1. Okay, -1 after duration dia jadi -1 jua. So bilanya mesti sama -1, so kita si discuss tu sebagai redox. Sebabnya si ada perubahan yang sama aja. Next, tangga oksigen. Oksigen daripada kosong, nya jadi net positif tu. So kosong kepada positif tu, nya meningkat nak, nombornya bertambah, right? So bila nombornya bertambah, itu plus oxidation number. So maksudnya, itu adalah tindak balas oxidation. Bolehkah? Okay. Alright. Yang senang. Sikit yang susah. Ya, ada sikit yang susah. Macam yang susah indah. Okay, kita cuba sikit example lah. Okay, another example. Wait, cikgu pun nak hilang. Wait here. Okay, so satu lagi contoh yang biasa kita pakai is zinc. Sekatlah, padam je lah. Okay. So, let's say I have Zn tindak balas dengan asid hidroklorik. So, kita akan dapat hasilnya ZnCl2 plus hydrogen. Okay, Zn tak berapa oxidation number? Betul, that's all. Okay, nice. H kat situ berapa? Two. No. Nya ion. So bilanya ion, nak asid nak ke ion? So ikut charge-nya. Betul tu, positive one. Okay. Faham Farisa? Yang mesti ikut charge-nya. Okay, Cl tu charge C. Charge nak. Okay, apa charge Cl? When hydrogen tu ada positive one, Cl istilahnya negative one. Mana? Okay, Zn here adalah Zn ion. So Zn ion, Zn charge-nya Zn2 plus. Jadi oxidation number-nya plus 2. Boleh follow kah? Cl tak? Cl tu pun actually adalah negative one. Maksudnya charge-nya sama. Okay, itu adalah sebatian ion. So bilanya ionic substance, masih ikut charge-nya. Okay, lagi pun itu adalah simple ion. So bilanya simple ion, charge-nya kita ikut ionnya tadi. Okay. So hydrogen here berapa? Plus 2. Laju, Faris. Betul. Aiman get ada kan? Ada. Okay, now hydrogen. Okay. So positive one, sebab Atul ingatnya adalah syarat yang ketiga tadi. Semua hydrogen mesti positive one. Okay, tapi hati-hati. Hydrogen dekat situ adalah molekul. So bilanya molekul, ni akan jatuh under syarat pertama. Syarat pertama tadi, mun atom and molekul, nilainya mesti kosong. Boleh ya? Faham ya? Okay. So now kita check
So, zinc daripada kosongnya jadi Zn2+. Oksi ke oxidation ke reduction? Kosong jadi positif 2. Oxidation. Yes, 3 dahnya. So, nampak sih oxidation numbernya increasing. Okay, hydrogen daripada positif 1 nya jadi kosong. Oksi ke reduct? Oxidation ke reduction? Positif 1 tu kosong. Okay, reduction. Okay, so nombornya berkurang kan? Nombornya menurun. Okay, dah. Dapatlah kita detect which one is oxidation, which one is reduction. Okay, Cikgu. Macam ni mungkin saya nak tahu yang ada plus 1 ke positif 1 ke bahagian ni cikgu. Okay, ni ada plus 1 ke? Ni ada, okay, ni contoh. Contohlah macam ni saya mau tahu yang pun nombor debah ya. Sebab dah tadi orang sinangkan syaratnya. Tapi syaratnya. Syarat tadi kan cikgu dah share yang persyarat. Okay, jap, cikgu share sekali lagi. Kelas saya nanggap balik cikgu syaratnya bahagian ni cikgu. Bahagian depan dah. Awak ada penilam tak nak? Penilam. Chemistry module. Awak ada 6 modul, right? So, dalam modulnya, awak tengok page yang redox ya, bahagian bahagian buku tak sama, buku tak lain. Okay, memberikan nombor pengoksidaan. So, ada peraturannya. Okay. Peraturan. Apa saya nangkap cikgu? Okay. So, ada banyak lah. Tapi, peraturan tu hanya guideline. So, yang paling penting sebenarnya awak dah awak ingat mana awak dah ingat charge ion senang sikit lah. Macam tadi kan Zn tu, mana awak dah hafal Zn charge yang positif tu, so kita tahu yang adalah positif tu lah, oxidation number pun ikut daripada charge-nya. Okay. Okay. Atul, bolehkah? Boleh cikgu, continue je cikgu. Okay, boleh. Boleh. Okay. Sekejap. Cikgu rasa tunjuk kejap lah. Okay, ya tadi punya dalam how to say it, punya dalam equation. Tapi kadang-kadang soalan objektif, nya boleh juga tanya soalan macam tu. Okay, cikgu belum share. Sekejap, share. Okay. Alright. Okay, kadang-kadang yang boleh tanya soalan yang like this. Okay, tu contohnya. So, nya beri awak substance, nya beri awak sebatian tu, macam they say KMNO4. Okay, KMNO4 nya masuk kira MN aja. Okay, tu pun ada. Tu pun adalah soalan yang biasa ditanya lah. Okay. Tapi, alright. So, bila nya beri KMNO4, you have to cari nombor pengoksidan untuk MN aja. Soalnya jadi tidak macam maths. Nampak sih? Okay. So, kita kira daripada K, kita letaknya nilainya positif 1. Okay, kena positif 1, kita tahu K tu ion. Ionnya charge-nya positif 1. Sebab nilainya positif 1. MN tu nombor yang kita perlu cari. That's why kita letak nilai X. Oksigen macam biasa negatif 2. Jadi, nya akan cari negatif 2 darab 4 lah. And totalnya mesti equal to 0. Boleh? Okay, bila awak dah ada nilai macam tu, kita akan selesaikannya macam maths biasa. So, pindah nilai. So, you can kira nilai X adalah positif 7. Boleh, cikgu, mun positif, mun singkah positif pun boleh je nak? Boleh. Kah perlu? Okay. Nya pelungkah je kah? Untuk pantang larang redox lah. Bilanya ada nombor pengoksidan, positif negatif mesti singkah. Mau singkah positif negatif walaupun nak dah kira kacak nak. Kita tingkah 7 je. Habislah. Saya dah makan lah.
Okay. Okay, boleh ya? Okay, so now let's say kita mau cuba kira. Saya guna sotong kira. Okay, saya ada K2, CR2, O7. Okay, untuk kecil-kecil lah subscribe tu sebenarnya. Saya pernah cari macam ni kecilkan. Okay, saya mau awak cari nilai untuk CR. So here, CR tu. Saya cari berapa nilai CR-nya. Okay, boleh? Oh, advance pula kan? Kan cikgu perlu buat contoh dulu. Jawapannya 10 lah cikgu. 6, positive 6. Positive 6. CR2. Okay, ya positive 1 lah cikgu. Okay, positive 1. Nice. 2. Okay. Pinya ada 2. So, maksudnya kena darab 2. So, jadinya 2 lah. Okay. CR kita mau cari. Betul? Cikgu saya suka KX. Cikgu suka pakai simbolnya tu sebenarnya. And then, oksigen awak ada 7. So, 7 darab apa? Negatif 2. Nice. Equal to? 0. Okay. Boleh. So here, actually dapat 2 CR equal to negative 2, betul? Tambah 14. Negatif 14. Kan negatif 14 cikgu. Negatif pergi belakang. Sukarlah. 7 darab 2 nak. 7 darab negatif 2 nak. 7 darab 2, here dapat negatif 14. Tapi negatif 14-nya kan kita move ke belakang. Oh, belajar. Okay. So become positive lah. Okay, boleh? So 2 CR Boleh. equal to Negatif 2 plus 4. positif 12. CR 12 bagi 2, 6. 6. Positif 6. Yang mesti positif 6. Boleh. Okay, Okay, cikgu. Okay, so one more example. Cikgu mau senang lah, SO4. Tapi charge tak ada charge, tu negatif. Okay, tu tadi syarat keempat. Keempat ke 5. So, semuanya ion, totalnya si boleh jadi kosong. Totalnya mesti equal to negatif 2. Ikut charge-nya. Atul, ada apa-apa tanya je tu lah. Aiman pun boleh tanya. Diam je Aiman. Okay, apa? Oh, cikgu Sinan dah saya mau cari apa tak nak. Cikgu cari S. S berapa nilainya? Negatif 2. Negatif 2. Okay. Kenapa tahu negatif 2? Kenapa dapat negatif 2? Yang punya nak cikgu. Oxidation number. Okay, cikgu si tahu. Bukanlah, cikgu rasa 5. 5 kali. 5 kah? Yang pakai macam ni cikgu? Okay, nampak yang saya pakai cikgu. S, kita mau cari. Cikgu si tahu pun nilai S tu berapa. Oh, kita cari S tu Han. Kita cari S. Oh, okay. Boleh ha? Negatif. S equal to kosong kan negatif 2? Negatif 2. Okay, nice. So S sama dengan? Negatif 8 bagi positif 8. 2 plus 6. 6 salah. Positif 6. Positif 6. Kan senang sih warna hilang markah. Oh, belum biasa lah cikgu. Hati-hati ya. So positif negatif boleh tinggal. Mesti ada. Okay. So I stop share this one. Bagi cikgu nak tunjuk tengok. Okay. So hari tu cikgu target mau suatu orang faham apa tadi? Konsep redox yang dulu. Untuk contohnya mungkin macam sisa 4 masuk je. Atul, okay so far? Semua oxidation, ingat lah, oxidation ada 4. Kita mau tanggal oxidation ada 4 cara. So first tambah O, second tambah O. Cikgu ada oxidation plus O, tolak E, tolak H.
So plus O yang pertama plus oksigen, plus O yang kedua adalah plus oxidation number, increasing in oxidation number yang tu tadi kita dah cerita tu tadi. Okay. Yeah. And then reduction yang minus O plus E plus H. So, awak pegang tu mana-mana je equation cikgu buat dengan tok orang, tok sepatutnya dah dapat detect dah. Awak dapat nangga dah. Oh, tahu saya persamaan tok zinc, tok oxidation, tok reduction, saya akan dapat nangganya macam ni. Tapi syarat tok tok mesti pegang lah. Bila mesti kalau akan confuse, plus O ya, tambah O tok oxidation ke reduction no. Sampai habis lah tok akan dapat detectnya oxidation ke reduction. So pegang tok betul-betul dulu. Okay. Dah. Okay. Okay, then oxidation number-nya macam nampak macam susah sebab ada banyak syarat. Tapi bila dah tanggal benar-benar kalau dah hafal syaratnya kan, ada dapat nangga situasinya macam ni, sebenarnya for me oxidation number paling senang buat detect lah, hanya pun apa yang tadi redoxnya. Okay, what else? Penamaan. Okay, penamaan tu cikgu cerita dulu lah. Okay. Lagi ya. Ada soalan sih sebelum cikgu proceed? Atau okay? Sekejap. Okay, tok yang nak contohkan. Cikgu. Yang positif before product kata ya oxidation ke reduction no? Oxidation. Saatnya tambah kat depan ni nak? Before product nak? Oh, before product. Oxidation. So semuanya after product ya reduction. Yes. Oh, main hafal Okay, mereka. Boleh je? Okay. Oh. Okay. Dah. Dah cikgu. Okay. Sekejap, before kita pergi application redox. Okay, Rangga tok last. Okay. Tu susah sikit lah. Macam ni. Lepas si cikgu copy paste. Dapat. Okay. Okay. Tok yang selalu keluar. So cikgu mesti highlight juga benda tak. Okay. Alah, saya perlu letak lah. Okay. Alright. Here. Okay. Toknya macam kompleks sikit sebab penguat tangga kan ni ada SO4. Tok dah jadi ion kompleks. So bilanya ion kompleks, kadang-kadang kita perlu kira nilai tok S tok berapa. So macam tadi Al senang kan. Al adalah atom. So semuanya atom, oxidation number-nya kosong. Okay, sedang salah. Semua terror. Next one, Cu pun senang. So kita tahu Cu, charge kita dah hafal charge Cu. So Cu we know-nya adalah positif 2. Okay. S dekat situ. Nya bukannya SO4 tak sih? Nya S saja. So S nya kadang-kadang kita perlu kira berapa nilai S. So aku nak kira dulu S berapa. So macam ni mau kira. Cu we know positif 2. S mau cari. O ada 4. Negatif 2. Okay. Equal to 0. Jadi S sama dengan Positif 6. yes. Nampak dah? Betul. Positive 6. So here we add. Okay. So S adalah positive 6. Okay. Bawa dapat nilai situ S tu positive 6. Okay. O macam biasalah. O adalah negative 2. Okay. AL here. Positive 3. Charge-nya. So S tu pun sama. Awak perlu kira balik. Tapi saya rasa sama aja nya. Positive 6. Cikgu, Okay. kena S saya perlu kira dulu.
Kita Macam ya ke? nya macam tu. S bukan ion kan? Nak? So anything yang bukan ion aku kira dulu lah. Betul. Sama je macam mau jumpa KMNO4. Okay, katakanlah equation awak ada jarang jumpa lah. Okay, katakanlah equation ni awak ada KMNO4. O4. So, K awak tahu charge-nya. O kita tahu charge-nya. Mn tu kita tahu charge-nya. Maksudnya, awak perlu kira Mn untuk apa? Untuk dapatkan nilai oxidation number. Okay? Okay, cikgu. Alright. Okay, itu adalah kosong. Dah. So, bila dah dapat assign oxidation number-nya, senanglah awak nak tahu naninya oxidize, naninya reduce. Alright. Okay, cikgu stop tu. Okay, here tanggal balik screen tu. Ya, memang ada tukar-tukar screen. Pening tak orang? Okay. Sekejap. Okay, sikit lagi cerita pasal oxidation number tu. Cikgu lupa nama dah. So, oxidation number yang kita dapat tadi kan, macam masa awak kira Mn awak akan dapat positif 7. CR tadi awak dapat positif 6. Fe, okay, apa gunanya? Okay, gunanya kat situ lah. Selain untuk kita detect oxidation number yang tadi, nya juga digunakan semasa kita namingnya. Okay, awak kenal KMNO4 nak? Ni KMNO4, alah saya dah stop. Alright. Before tu kita tahu ferrum ada dua ionnya. We have Fe2+, Fe3+. And then saya madah sebab ialah namanya ferrum 2, ialah namanya ferrum 3, sebabnya ikut charge. So hakikatnya sebenarnya nombor tu diberi berdasarkan oxidation number. That's why ferrum 2 namanya Fe2 tu sebabnya ada oxidation numbernya positive 2. Okay, tu kebetulannya sama. Macam Pb pun 2+. That's why untuk plumbum 2 oksida. Okay, tapi mau jumpa case PbO2, nya bukan plumbum 2 oksida lagi. Yang dah jadi plumbum 4 oksida. Kenanya 4 oksida because oxidation numbernya actually adalah positive 4. Okay, so tu menamanya secara IUPAC. Tahu nak IUPAC? Kenal IUPAC? Tahu cikgunya macam dalam chapter 2 nak cikgu. Yes. Okay, tak pun sama lah. Asid sulfuric. Biasa kita H2SO4 kita pada asid sulfuric aja. Tapi namanya secara IUPAC adalah asid sulfuric 6. Okay, ya just tu untuk knowledge ya lah. Saya rasa saya apa lah. Boleh ya. Okay, boleh? Okay. Nak masuk yang lebih mendalam, sempat ke? Okay, boleh. Masuk sikit. Ada 5 minit sikit, sempat. Sempat aja. Ni cikgu pun slideshow. Wait. Enggak, banyak tidak apa dah cikgu buka. Saya tak dah buka sini dah. Okay, example of redox. Alright, here. Okay, tak. So, bila awak dah faham redox reaction, sebenarnya kita akan banyak kaitkannya dengan example lah. So, example tu, jangan takut. Example tu sebenarnya semua reaction yang kita dah pernah belajar before. Cuma ada beberapa yang berubah lah. So, example. Cikgu slide tu. Kan cikgu siapa? Cikgu slide macam ni nak explain. Wait, tukar slide. Kita gelap sikit lah. Okay. Okay. So, untuk example. Maksudnya, bila dah belajar redox, itulah benda yang kita akan guna redoxnya. Okay. So, first, combustion, extraction of metal, corrosion of metal. Biasanya cerita terbalik tu. So, electrochemistry yang kita dah belajar last week, kita kaitkannya dengan redox. Okay, untuk benda baru, change Fe2+ kepada Fe3+ and vice versa.
displacement of metal, semua orang dah tera pasal displacement of metal. It just that kita mau kaitkannya dengan redox. Ya, si displacement of metal. Displacement of metal syaratnya metal yang mau displace, metal yang lebih rendah tadi ya. Displacementnya hanya akan berlaku bila metal yang lebih tinggi dia nak displace metal yang lebih rendah daripadanya daripada larutan garamnya. Maksudnya cikgu ada Mg, dia boleh rampas Cl daripada logam yang lebih rendah daripadanya. Okey, pasal tenangkan contoh displacement lah. Okey. Alright, this one just nak pandang, si semua tindak balas adalah tindak balas redox. Ada reaction yang bukan redox reaction. Kenanya bukan redox reaction sebab when awak kira oxidation numbernya oxidation numbernya C akan berubah. Before and after, nombor pengoksidaannya sama. So, when nombor pengoksidaannya C berubahnya adalah bukan tindak balas redox. So, syarat tindak balas redox tu, dia mesti ada oxidation, dia mesti ada reduction yang occurs pada masa yang sama. Okey, nya terus masuk tu. Sekejap, Fe2 bagi Fe3. Boleh lah. Okey, pergi sekejap. Fe2 kepada Fe3. Okey, itu tadi contoh yang salah satu tadi lah. So, Fe2 kita dah tahu nya warna green. Then, tindak balas Fe2 nya boleh hasilkan Fe3. So, from Fe2 nya mau jadi Fe3. Nampak sih oxidation number-nya increase daripada positif 2 jadi positif 3. Okay, so walaupun macam tu lah. Sebenarnya awak boleh guna more than one cara untuk explain oxidation tu. Sama ada awak nak cerita dari segi kehilangan elektron ataupun awak nak cerita in term of oxidation number. Dua-dua pun boleh accepted. Tapi kadang-kadang depend on the question juga lah. Soalan madah, explain tindak balas penukaran Fe2 kepada Fe3 in term of oxidation number. Semuanya dah pada in term of oxidation number, mestilah orang cerita pasal oxidation number. Okay, so here Fe3 plus, nangganya patah balik jadi Fe2. So, punya nak patah balik jadi Fe2, nya kena accept electron. Okay, so this is the experiment. Harap-harap tak orang dapat pula lah eksperimennya. Saya ada gambar aja. Yalah. Okay. Lupa cikgu. Saya ada gambar aja. Okay, sekejap. Cikgu semua cerita tu sebenarnya. Cikgu nak cerita tu displacement of metal. Okay, last lah. Displacement of metal sekejap. So, displacement of metal, okay, tu cerita biasa, tu cerita form 4. Okay, took place if any of this observation is obtained. Awak nampak deposition, awak nampak perubahan warna, awak nampaknya increase in size ataupun test jadi panas. Contohnya macam tu. Larutan tu adalah argentum AgNO3. Okay, metal tu adalah copper. So, bilanya letak tu akan dekat copper ya akan jadi satu lapisan baru tu sih. Ini akan jadi lebih tebal. Okay. Why reaction tu boleh berlaku? Saat kita plus Cu tambah AgNO3. Based on electrochemical series, Cu kan lebih tinggi daripada Ag. Maksudnya Cu tu nya boleh ambil NO3 daripada Ag. So bila nya dah membentuk CuNO3, Ag akan jadi single. That's the equation-nya. Oh, tidak. Okay. So, itulah antara contoh-contoh equation-nya. So, mun Fe tu higher daripada larutan garamnya tadi, daripada sebatiannya tadi. Ya, Fe ya higher daripada atom yang ada dalam sebatian, nya boleh displace. Okay, tu si boleh sebab Cu is lower than Fe. Now, apa kaitannya dengan redox? So, kaitannya dengan redox is here. Fe tu atom, so kosong. Pak, Cu tu ion, so positif 2. Okay. Sulfur tadi kita dah kira 6 nak. Pak cikgu. O adalah positif 6. O adalah negatif 2. Okay.
Cu here adalah atom, so nya mesti kosong. So adalah positive 2. Okay, S macam biasa 6, positive 6, O adalah negative 2. So, highlight pada Fe. Langgar Fe tu daripada kosong, nya jadi positif 2. So, kosong tu positif 2, nombor pengoksidaan meningkat, jadi ferrum mengalami pengoksidaan. Fe atom undergoes oxidation. So, Cu kat situ positif 2. So, from Cu positif 2, nya nak jadi 0. Decrease, right? So, when nya decrease, maksudnya nya undergoes reduction. Okay, boleh? Okay, ada apa-apa soalan? Saya kata, Okey cikgu. okay. Yalah, kelak next kita sambung untuk contohnya lah. Tok, hari tu just pegang konsepnya tadi je lah, oxidation and reduction. Satu lagi. Aiman okay? Okay. I think masa pun habis. So, that's all for today. Okey cikgu. Thank Thank you you. cikgu. Take care. Selamat Hari Raya. Alright.